Muslimin rahimakumullah, pada pagi ini saya ingin berkongsi ilmu di dalam bicara tentang keistimewaan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam kita sudah maklum satu-satunya insan yang terpilih di kalangan hamba-hamba. Nabi-nabi, rasul-rasul antara insan yang terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adib baina qulubina wa aslih zata baydina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sama-sama kita banyakkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semata-mata limpah kurnia daripada Allah, inayah daripada Allah, kasih sayang Allah. Masih lagi bagi kita kesihatan, bagi kita kehidupan. Di luar sana ada hamba diuji dengan sakitnya, dengan stroke-nya, dengan kansernya, dengan kematiannya. Semalam saya hadiri saya solat jenazah dan iringi ke kubur. Muda lagi, 37 tahun. Saya talqin ramai yang hadir di tanah perkuburan Bukit Jalil. Sakit perut, masih muda. Inilah kehidupan. Di dalam surah Luqman ayat 37 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Wahai Muhammad, satu jiwa tidak mengetahui apakah perkara yang dia usaha hari esoknya, dan satu jiwa pun tidak mengetahui di bumi mana mereka akan kembali kepada Allah tempoh ajal. Dialah Allah Ta'ala Maha mengetahui dan meliputi akan pengetahuannya. Muslimin rahimakumullah, pada pagi ini saya ingin berkongsi ilmu di dalam bicara tentang keistimewaan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam kita sudah maklum satu-satunya insan yang terpilih di kalangan hamba-hamba. Nabi-nabi, rasul-rasul antara insan yang terpilih. Dan di sana ada ulul azmi yang 5, Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi Allah Ibrahim khususnya begitu besar. Nabi Allah Musa alaihissalam disebut sebagai kalimullah. Musa kalimullah, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kallamallah, bicara dengan Nabi Allah Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Telah berbicaralah Allah Taala dengan Nabi Allah Musa taklima, beberapa bicara. Satu kurniaan yang besar kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Ibrahim demikian juga pernah bertanya kepada Allah. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 260. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim tanya Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah wahai Muhammad sekali, Nabi Allah Ibrahim tanya kepada Allah, Rabbi, wahai Allah, arini, tunjukkan kepada saya, kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu wahai Allah hidupkan orang mati.
Arini, tunjuk kepada saya kaifa tuhyil mauta, bagaimana kamu wahai Allah hidupkan orang mati. Allah Ta'ala tanya balik, awalam tu'min, wahai Ibrahim kamu tidak beriman ke? Qala bala. Jawab Nabi Allah Ibrahim, bala ya Allah, aku yakin. Bahkan walakin liyatma'inna qalbi, tetapi semata-mata untuk tenangkan hati aku sebagai hamba. Allah Ta'ala firman balik, wahai Ibrahim, fakhuz arba'atan minat thair. Fakhuz, ambillah arba'atan minat thair, 4 ekor burung. Arba'atan minat thair, arba'ah, 4 ekor burung. Riwayat menyebut burung gagak, merak, merpati, ayam jantan. Fasurhunna, kamu cincang. Summa ja'al ala kulli jabalin minun najusah. Kemudian kamu, wahai Ibrahim, letakkan cebisan-cebisan. Bukan mudah nak cari burung, nak tangkap burung. Merpati, gagak, merak, ayam jantan. Kamu tangkap, kamu cincang. Buat satu apa dah? Kamu potong, cincang, buat 4 cebisan, 4 tumpukan. Summa ja'al ala kulli jabalin, letak di atas gunung, 4 buah gunung. Daki gunung pertama, turun, naik kedua, turun, naik ketiga, turun, 4 turun. Letih, penat. Mengajar erti keimanan. Wahai Ibrahim, summa, kemudian ud'uhunna, kamu panggil. Sedangkan di genggaman kamu ada kepala merak, gagak, ayam jantan, merpati. Summa ud'uhunna, kamu panggil merak, merpati, gagak. Summa ud'uhunna ya'tinaka sa'ya, bersegera datang di hadapan Nabi Allah Ibrahim AS. Terbentuklah daripada cebisan yang 4 tadi, daripada 4 gunung tadi, terbentuklah merak di hadapan, gagak di hadapan, merpati di hadapan, ayam jantan di hadapan. Wa'lam annallaha, ketahui Muhammad, Allah Ta'ala Aziz, Maha Perkasa, Hakim, Maha Bijaksana. Hebat Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Musa demikian juga mukjizat yang dikurnia. Pun begitu kata ulama, baginda sallallahu alaihi wasallam insan yang terpilih. Satu, Allah Ta'ala pilih baginda sebagai ketua para anbiya. Kedua, sebagai penutup bagi segala rasul. Ana khatamun nabiyyin, aku adalah nabi yang terakhir, sabda baginda. Wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi rasul selepas aku pun. Dan banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada baginda. Kita buka surah Al-Kawthar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai Muhammad, inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah kurnia kepada kamu. Inna a'tainaka al-Kawthar. Al-Kawthar, 2 terjemahan, 2 tafsiran. Satu, nikmat-nikmat yang banyak. Kedua, Al-Kawthar, telaga Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar, nikmat-nikmat yang banyak. Betapa bahasa Arab, uslub yang begitu hebat. Asal perkataan kasrun, banyak. Kasir, lebih banyak. Aksar, terlalu banyak. Kawthar, memang terlalu banyak dan ianya terlalu berharga. Kasrun, kasir, aksar, kawthar. Kawthar, sesuatu yang terlalu banyak dan ianya berharga, bernilai. Inna a'tainaka al-Kawthar. Allah Ta'ala tidak sebut tentang nikmat yang dikurniakan. Kata mufassirin, nikmat tersebut sehingga membuatkan Nabi SAW puas hati, redha. Kita buka surah Ad-Duha ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak wahai Muhammad, Tuhan kamu
akan kurnia kepada kamu nikmat, membuatkan kamu fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda inna a'tainaka al-kautsar wala sawfa yu'tika a'taina, kalimah yang sama. Wala sawfa yu'tika inna a'tainaka a'ta yu'ti. Kelak Tuhan kamu akan kurnia pada kamu nikmat yang banyak sehingga buat kamu hai Muhammad fatarda, puas hati, reda, dah cukup dah wahai Allah. Apakah nikmat Allah? Khususnya kepada Nabi SAW, surah Ad-Duha menjelaskan, wa wajadaka dhalan fahada. Wahai Muhammad, tidakkah Tuhan kamu dapati kamu dhalan, tercari arah, fahada, Allah Ta'ala pimpin kamu, bagi hidayah kepada kamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, Allah Ta'ala dapati kamu ailan, serba kekurangan, fa'aghna, dikayakan kamu, dicukupkan kamu. Tidakkah kamu wahai Muhammad lahir kamu sebagai seorang anak yatim? Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Allah Ta'ala dapati kamu seorang anak yatim? Fa'awa, Allah Ta'ala pelihara kamu. Banyak nikmat kurniaan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Kita buka surah Al-Insyirah, ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, alam tidakkah nashrah, kami telah lapangkan laka untuk kamu sadrakah, dada kamu. Lapan dada satu nikmat. Tidak ada kekusutan. Hati kita, dada kita. Alam nashrah laka sadrak. Ayat ini kepada Nabi SAW. Ingat saya sekali Nabi Allah Musa sendiri, bila mana Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Musa jumpa Fir'aun. Kita buka surah Taha. Allah Ta'ala cerita, wahai Muhammad, ingatlah bila mana sekali Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu jumpa Fir'aun, dia seorang yang tagut, melampaui batasan. Apakah doa Nabi Allah Musa? Setelah mana Allah Ta'ala perintah jumpa Fir'aun, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Kita buka surah Taha ayat 25. Surah Taha ayat 25. Doa Nabi Allah Musa. Qal, wahai Muhammad, Nabi Allah Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri. Rabbi, wahai Allah, isyrah li, lapangkan, li untuk saya, sadri, dada saya. Alam nashrah laka sadrak, kepada baginda, doa Nabi Allah Musa, Rabbi syrah li sadri. Alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrah li sadri, wahai Allah, lapangkan untuk saya dada saya, wa yassir li amri, mudahkan akan urusan saya, wa halul 'uqdatam min lisani, bukalah ikatan tali temali yang membelit lidah saya, kepedahan berbicara, yafqahu qawli, mudah-mudahan Fir'aun, kuncu dia, memahami akan kata-kata saya. Ayat 25, Rabbi syrah li sadri. Ayat yang pertama, Al-Insyirah, alam nashrah laka sadri. Kenapa? 8 dada satu nikmat. Khasnya kepada Nabi SAW. Kenapa? Al-Quran, hati, dada, Allah Ta'ala nak letak Al-Quran, kalam Allah. Kenapa Al-Quran? Kita sudah maklum kalam Allah terlalu hebat, terlalu berat. Kita buka surah Muzammil ayat 5. Surah Muzammil ayat 5. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna sanulqi alaika. Wahai Muhammad, inna sunyo kami sanulqi, akan campur alaika, ke atas dada kamu, hati kamu, qawlan saqila, satu perkataan, qawlan, satu kata-kata, saqila, yang terlalu berat. Qawlan saqila, saqil, berat. فأما من ثقلت موازينه ففي عيشة راضية وأما من خفت ثقلت, berat, khafat, ringan. Qawlan saqila, satu perkataan yang berat. Quran ni berat. Perintah-perintah Allah. Jelas bila mana sekali Nabi SAW, kita sudah maklum, kita buka sirah baginda.
sekali baginda berada di padang Arafah semasa Hajjatul Wida'. Baginda sallallahu alaihi wasallam kenderai unta bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam padang Arafah semasa Hajjatul Wida'. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan wahyu Allah. Dibaca surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wahai Muhammad, al-yawma, hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kamu akan agama kamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan ke atas kamu nikmati akan segala nikmat-nikmat aku. Dan yang ketiga, wa raditu lakum, dan aku redha untuk kamu wahai Muhammad al-Islam Madinah, Islam sebagai agama kamu. Ayat ini dibaca, sahabat dengar, di luar sana sahabat begitu gembira, happy. Kenapa? Dah lama dah kami menunggu saat-saat penyempurnaan agama, kecukupan nikmat. Hari ini Allah Ta'ala isytiharkan, al-yawm, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kamu akan agama. Bergembira sahabat, seolah-olah menyambut perayaan. Gembira. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Hari ini Allah Ta'ala sempurna agama, cukup nikmat, redha Islam sebagai agama. Gembira sahabat, syukur pada Allah. Tuan-tuan dan puan, di hujung sana ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menangis teresok-esok. Menangis Abu Bakar. Beberapa sahabat datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Sepatutnya saat hari ini kita gembira. Tidakkah Allah Ta'ala isytihar tentang penyempurnaan agama? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan, past tense, akmaltu lakum. Aku telah sempurnakan untuk kamu akan agama kamu. Aku redha Islam agama kamu, cukupkan nikmat. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Patutnya kita bergembira. Tuan dan puan, siapa Sayyidina Abu Bakar? Seorang yang cukup matang, pandang jauh. Sebab itulah Allah Ta'ala kata pilih Sayyidina Abu Bakar bersama baginda hijrah daripada Mekah ke Madinah. Seorang alim yang hebat. Kata Sayyidina Abu Bakar, memang sepatutnya wahai sahabat kita gembira. Sepatutnya kita gembira. Kenapa? Penyempurnaan agama daripada Allah untuk kita sebagai hamba. Tetapi tahukah kamu wahai sahabat, aku dapat cium daripada ayat ini, Al-Maidah ayat 3. Hakikatnya baginda sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir akan tinggalkan kita. Kenapa? Bila mana satu bekas bila mana ianya telah penuh, pastinya akan berlaku kekurangan. Dah lama dah kita tunggu tentang agama untuk dicukupkan. Kekurangan pada agama Allah Ta'ala cukup. Bila benda itu dah cukup, sempurna, pasti akan berlaku kekurangan. Ayat ini menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir meninggalkan kita dan menghadap Allah. Dengan yang diberikan sahabat-sahabat turut menangis. Unta yang menanggung jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, turunnya ayat ini terlalu berat. Sehingga kata mufassirin, unta terduduk. Beratnya menanggung jasad mulia baginda yang menerima amanah kalam Allah. Wahyu Allah. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Baginda terima Al-Quran. Wahyu Allah. Begitu berat baginda menanggung sehingga unta yang menanggung jasad mulia baginda pun terduduk. Walhal unta di antara binatang yang cukup hebat. Kita buka Quran. Allah Ta'ala suruh hamba.
khasnya musyrikin, perhati, hayati, kaji tentang unta dicipta. Kaji dengan teliti, hayati, amati betul-betul. Allah Ta'ala perintah. Kita buka surah Al-Ghashiyah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wahai Muhammad, tidakkah mereka perhatikan, hayati betul-betul. Afala yanzurun, tidak mereka lihat betul-betul ilal ibil, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan. Hebat. Antara kehebatan unta, kata saintis, kata ulama, sebulan tidak minum air, boleh bertahan, boleh hidup. Sebulan tak minum air. Tidak ada binatang yang terlalu hebat yang boleh mampu hidup sebulan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dia ada bonggol di belakang tempat menyimpan air. Tetapi bila mana dia ada kesempatan minum air, dia akan minum cover untuk sebulan, katakan. Itulah unta. Lain-lain binatang Allah Ta'ala suruh kita tengok je. Ada binatang yang Allah Ta'ala sebut Quran supaya kita ni perhati. Tengok je. Tak perlu hayati pun. Surah Al-Mulk selalu kita baca setiap malam. Ayat 19. Surah Al-Mulk. Allah Ta'ala suruh kita tengok kepada burung. Afalam yarau awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Al-Mulk ayat 19. Tidakkah mereka perhati, tengok kepada apa? Ila tayr, kepada burung. Tidakkah kamu, mereka tengok je kepada burung, di mana fauqahum, atas mereka, safatin, kembang sayap. Allah Ta'ala sebut, beritahu supaya kita ni tengok burung, safatin, kembang sayap, wa yaqbidna, tutup sayap. Kalau kita hayati ayat ini, walaupun kembang dan tutup dua-dua perbuatan, tapi di sebalik ayat ini ada kalimah isim, ada kalimah fi'il. Sofatin, sof, betulkan sof, luruskan sof, lurus sofa ni, lurus. Bagaimana burung terbang, luruskan sayap dia. Sofatin, sof. Sofatin, isim. Kalimah isim didatangkan. Wa yaqbidna, tutup, kalimah fi'il. Walhal buka, tutup ini adalah perbuatan. Burung buka sayap, perbuatan. Tutup sayap, perbuatan. Tetapi didatangkan isim, nama. Sofatin, kita nak kenal satu-satu kalimah, nama dua. Satu adanya alif lam, adanya tanwin. Kita buka Al-Quran, buka mana-mana kitab Arab, satu perkataan, isim, fi'il, haraf. Kita belajar bahasa Arab. Isim, nama, fi'il, perbuatan, haraf, sendi. Ahmad pergi ke sekolah, contoh. Sofatin, atas wazan, atas perkataan isim. Sofatin. Wa yaqbidna, kembang sayap, isim. Wa yaqbidna, fi'il. Walhal sepatutnya dua-dua adalah fi'il, perbuatan. Kenapa? Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin, kembang sayap, waqbidna, dan tutup sayap. Ma yumsikuhunna illa ar-rah, tidaklah yang boleh menahan. Kenapa? Bila mana burung tu dia tutup sayap, jatuh. Ma yumsikuhunna, tidaklah yang menahan jatuhnya burung illa ar-rahman, kecuali zat yang maha pemurah. Kerahiman Allah mengatasi segala-galanya. Kata ulama,
Safatin, banyak kali kita tengok burung ni kembang sayap. Kita tengok burung kembang sayap. Safatin, jarang kita nampak dia tutup terus kembang. Tutup terus dia kembangkan sayap. Justru safatin ni didatangkan isim kenapa berterusan. Seolah burung ni sentiasa terbang. Lihatlah bagaimana burung. Bukanlah burung ni dia ringan, dia boleh terbang. Tidak. Tetapi dengan lipa kurnia Allah. Beratnya Al-Quranul Karim kepada Nabi SAW untuk tak dapat menanggung keberatan wahyu Allah. Bahkan Allah Ta'ala nyata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, berat tak berat Al-Quran? Jika Quran ini diturunkan ke atas gunung ganang, pasti kamu akan dapati gunung tersebut tunduk hancur. Kita buka surah Al-Hasyr ayat 21. Al-Hasyr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Wahai Muhammad, jika sebenarnya kami turunkan Quran ke atas jabal, gunung ganang. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kamu dapati, kamu akan lihat gunung ganang itu khashi'an, tunduk, musaddian, hancur. Kenapa? Min khasyatillah, takut kepada Allah. Beratnya Al-Quran. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Supaya kita ni lebih untuk memikir betapa hebatnya Quran, agungnya Al-Quran. Itu di antara kurniaan yang begitu besar kepada Nabi SAW. Banyak nikmat-nikmat, lapang dada. Bahkan nama Nabi SAW disebut-sebut oleh seluruh hamba-hamba. Kita buka surah Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na laka zikrak. Wahai Muhammad, wa rafa'na, dan kami telah mengangkat, meninggikan laka untuk kamu. Wa rafa'na laka zikraka, sebutlah nama kamu. Bukan saja umat kamu yang ingati kamu, bukan saja rasul-rasul dahulu kenal kamu, wahai Muhammad. Bahkan subhanallah tabarakallah, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dan malaikat-malaikat Allah juga sebut nama kamu, wahai Muhammad. Surah Al-Ahzab ayat 56 selalu kita dengar khatib di dalam khutbah membaca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat yusallun. Yusallun fi'lul mudhari', bawa isyarat kepada berterusan. Sejak baginda dicipta, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat ni yusalluna 'alan nabi, berterusan selawat pada baginda sampai kiamat. Berapakah jumlah malaikat? Berapakah jumlah malaikat? Sejak diciptanya malaikat sampai kiamat, di Baitullahil Haram, Masjidil Haram, adanya Kaabah. Umat Islam tawaf. Tawaf ni dia tawaf lawan jam. Bukan ikut jam. Jam dia 1, 2, 3 macam ni. Jarum, jam. Tawaf lawan jam. Tawaf lawan jam. Lawan arus, katakan lawan jam. Kenapa kau tawaf lawan jam? Itu timbul persoalan. Sebab itulah kita nak berlari pun sepatutnya ikut tawaf. Kenapa? Di luar sana orang barat dia juga ambil iktibar tentang tawafnya orang Islam di Kaabah. Minta maaf, kita pergi ke stadium. Minta maaf, lari 100 meter. Kita sudah maklum, di stadium olahraga acara 100 meter bermula daripada sini ke sini. Ini adalah tempat duduk pastaka VVIP, katakan. Permulaan daripada sini ke sini 100 meter.
Maknanya tawaf 400 meter. Acara 400 meter. Contoh. Olahraga dunia. Bermula daripada sini 400 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Nampak? Acara 400 meter pun ikut tawaf. 100 meter, 400 meter. Pusingan. Kenapa? Kerahan tenaga yang tidak terlalu banyak. Berbanding dengan ikut jam. Tawaf. Sesuatu yang bukan minda kita. Sebab itulah di luar sana ada jam tawaf. Katakan. Supaya minda kita lebih terbuka. Sebab itulah tawaf di Kaabah. Kaabah. Umat Islam buat tawaf. Tawaf. Lawan jam. Wahai pekebun-pekebun. Bukan saja kamu ni berkebun, tanam sayuran, tanaman. Kamu juga kena perhati bahawasanya tanaman kamu yang kamu tanam. Sama ada labunya, kacang panjangnya, tegur masanya. Tegur masang apa ni? Tomato. Saya orang Kelantan. Tegur masang, tomato, tolak ular, apa lagi? Sebenarnya lilitan. Tanaman kamu pun ikut tawaf. Lilitan. Tanaman itu pun, maknanya tanam pun mengetahui erti tawaf. Lilitan itu pun lawan jam. Ikut tawaf. Bukan saja olahraga. Mereka ikut tawaf bagaimana umat Islam tawaf di Baitullahil Haram, di Kaabah. Tanaman yang melilit pun adalah dia ikut tawaf pun. Bahkan cengkerang kita tengok siput. Cengkerang yang ada pada siput pun adalah pusing ada ikut tawaf antaranya. Binatang pun tahu erti tawaf. Tumbuhan pun tahu erti tawaf. Di sini ada Baitullah. Di atas sana ada Baitul Ma'mur, malaikat-malaikat tawaf. Riwayat menyebut sejak diciptanya Baitul Ma'mur, malaikat masuk satu hari sebanyak 70,000 keluar. Masuk hari yang kedua 70,000 keluar. Masuk hari yang ketiga 70,000 keluar. Setiap malaikat masuk tawaf dan keluar, tidak masuk untuk kali yang sampai hari kiamat. Demikianlah jumlah malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jumlah malaikat yang bilion-bilion, juta-juta malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini kata mufassirin, kata ulama, selawat daripada Allah dalam bentuk berlainan. Selawat daripada malaikat bentuk yang berlainan. Selawat daripada kita bentuk yang berlainan. Tak sama. Mana mungkin sama kita dengan Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Allah Ta'ala selawat pada baginda. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berterusan. Selawat daripada Allah kepada baginda dalam bentuk mengagungkan baginda, muliakan baginda. Selawat daripada malaikat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kepada mendoa keampunan. Walaupun baginda maksum, tapi kesalahan yang tidak membabit tentang kenabian. Maksum, tetapi ada sedikit sebanyak kesalahan yang terlaku. Lupa di dalam solat. Pernah baginda sembahyang, salah pada bacaan, terlupa ayat. Seorang sahabat tegur. Ubay bin Ka'ab tegur. Lepas solat, Ubay terus keluar. Nabi SAW tanya pada sahabat, lebih kurang, kamakon, siapakah yang tegur aku di dalam solat tadi? Sahabat lain menjawab, ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab tegur kamu. Betulkan bacaan. Jawab baginda, aku dah agak dah dia akan tegur aku pun. Maknanya baginda sebagai seorang insan. Jadi atas kesalahan inilah, kata ulama, malaikat-malaikat doa keampunan untuk baginda. Dan selawat daripada kita, tuan-tuan dan puan, ada pulangan buat kita.
Ada pulangan buat kita. Satu, kita doa untuk baginda mendapat tempat yang mulia, yang terpuji. Ya Allah, wa ba'asuhu maqaman mahmudan allazi wa'attah. Bangkitkan kepada satu tempat yang terpuji di sisi kamu, telah kamu janjikan. Kedua, kata ulama, pulangan untuk kita. Kenapa? Satu, selawat kita sudah maklum kepada Nabi SAW. Tiga, kita dapat. Man salla alayya salatan wahidatan. Pertama, sallallahu alaihi asyara salawatin wa mahanu asyara sayyiatin wa rafa'ahu biha asyara darajatin. Satu selawat kita, 10 rahmat daripada Allah, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 darajah. Ada pulangan buat kita. Ingat saya pesanan tuan guru saya kepada kami pelajar. Di antara jasa bakti kamu kepada ayahanda kamu, di antara jasa bakti kita kepada ayahanda kita, tuan-puan, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Mungkin di kalangan ayahanda kita telah kembali ke rahmatullah, ataupun masih hidup, duduk kampung, duduk bersama kita. Hakikatnya, di antara jasa bakti kita kepada ayahanda kita, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Mungkin timbul persoalan, Ustaz, macam mana Ustaz? Apa kaitan selawat kita pada baginda dan jasa bakti kepada ayahanda kita? Selawat lah. Apa pula kaitan dengan jasa bakti kepada ayahanda kita? Tuan-tuan rahimakumullah, di sana ada beberapa hadis Nabi SAW. Satu, baginda bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ar yuballighu an ummatis salam. Sebenarnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat bertebaran atas muka bumi menyampaikan selawat mereka kepada aku pun. Satu. Kedua, innallaha wakala inda qabri malaikatan yasma'un kalamal khalaiki liyuballighu ilayya salam. Atau kama qala. Sebenarnya Allah Ta'ala mewakilkan satu malaikat di pinggiran kuburanku, mendengar percakapan seluruh hamba-hamba termasuk selawat mereka disampaikan. Ya Rasulullah, ini ada selawat daripada Fulan bin Fulan. Ya Rasulullah, ini adalah selawat daripada Anu binti Fulan. Subhanallah, tuan-tuan dan puan, siapakah kita? Siapakah ayahanda kita berada di hujung-hujung dunia? Di Amerika, di Afrika, di Malaysia kita. Hujung-hujung dunia, di Norway. Pun begitu, setiap selawat kita panjat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat kita disampaikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini adalah selawat daripada Fulan bin Fulan. Tuan-tuan puan, nama kita, nama ayahanda kita disebut di hadapan Nabi SAW. Baginda kenal kita. Bila mana diberitahu, ya Rasulullah, ini adalah selawat daripada umat kamu, Fulan bin Fulan, Anu binti Fulan. Itu di antara jasa bakti kita kepada ayahanda kita. Banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Dalam bab selawat juga dikatakan boleh menyelesaikan segala masalah kita. Banyakkan selawat, memudahkan urusan kita, khususnya pada hari Jumaat. Inna a'tainaka al-Kautsar. Al-Kautsar kedua bawa makna ialah telaga Al-Kautsar. Satu hadis daripada Imam Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud. Riwayat daripada Anas bin Malik katanya, baginda SAW, kata Anas, sekali berada bersama-sama kami. Kata Anas, aku lihat baginda agak mengantuk dan baginda tertidur. Seketika baginda SAW bangun dengan tersenyum. Kata Anas, aku tanya, ya Rasulullah, apa
Apakah gerangan Tuan tiba-tiba terjaga dengan senyuman? Jawab Nabi SAW, baru seketika Jibril datang padaku, sampaikan wahyu Allah, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lalu Nabi SAW tanya, wahai Anas, tahukah kamu apakah Al-Kausar? Jawab Anas, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Sabda Nabi SAW, wahai Anas, fa innahu nahrun fil jannah. Al-Kausar merupakan satu sungai di dalam syurga. Wa adanihi Rabbi, Allah Ta'ala janji kepada aku, fihi khairun kasir, pada Kausar ini banyak kebaikannya. Dan Nabi SAW menyatakan, wahwa hautun turidu alaihi ummati yaumal qiyamah, dia merupakan satu telaga yang mana menjadi rebutan umatku pada hari kiamat. Aniyatu adun fis sama, bilangan gayung ataupun ceboknya sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Satu. Hadis kedua juga daripada Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Ahmad, sabda Nabi SAW, dakhaltul jannah, aku masuk syurga semasa Mi'raj. Wa anna binahrin, aku dapati dia aku berada di satu sungai. Hafatahu khiyamul lulu, tebing sungai itu dibuat daripada mutiara-mutiara. Kemudian Nabi SAW kata, dakhaltu yadi fil ma', dan aku telah celup tangan aku pada air sungai tersebut. Fa iza asfar misk, tiba-tiba aku dapati semerbak bauan kasturi. Qultu, aku tanya, ya Jibril, ma haza, apakah ini? Jawab Jibril, haza al-kausar allazi a'taka Allah azza wa jal, ini adalah kausar yang mana Allah Ta'ala kurnia kepada kamu, inna a'tainaka al-kausar. Hadis yang ketiga juga daripada Anas bin Malik, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dia al-kausar? Nabi SAW bersabda, al-kausar adalah haudung, satu telaga, lahwa asyadu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minan asli, lebih manis daripada madu pun. Di sini mungkin timbul persoalan. Hadis juga menyebut Kausar merupakan satu sungai di dalam syurga, dan juga disebut tentang satu telaga pada hari kiamat. Kata ulama di sini tidak jadi masalah. Kenapa? Asalnya syurga daripada Firdaus. Syurga Firdaus asalnya sungai daripada Firdaus. Syurga Firdaus. Dan tidak jadi masalah bila mana melibatkan hari akhirat, hari kiamat, sesuatu yang mana ma la ainun ra'at wa la udhunun wa la khatra ala qalbi bashar. Benda kiamat, benda akhirat, sehingga disebut juga walaupun ada dalam syurga tetapi alirannya sampai ke hari kiamat. Satu syurga telaga Kausar pada hari kiamat, dan sungai yang dinamakan sungai Al-Kausar juga berada di syurga Allah Ta'ala. Bila mana sebut tentang akhirat, kiamat, benda yang mana tidak logik di akal kita. Di dalam syurga ada 4 jenis sungai. Kita sudah maklum di dalam surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Disediakan kepada orang-orang yang beriman syurga yang mana ada 4. Satu, anharun, sungai-sungai, mimma'in ghairi asin, daripada air yang bersih. Wa anharum min labanin lam yaghayyar ta'muh. Tuan-tuan buka surah Muhammad ayat 15. Sungai-sungai daripada susu, tidak berubah akan rasa dia. Wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin, sungai-sungai daripada arak yang tidak memabukkan, yang elok untuk diminumnya. Yang keempat, wa anharum min asalin musaffa, daripada madu yang begitu hebat, safa, yang begitu pure. Nampak? Jadi ada 4 sungai. Bahkan disebut juga sungai air, sungai susu, sungai madu dan sungai arak. Mereka tidak campur. Walaupun air. Mungkin timbul sebagaimana, Ustaz, air
Air ni campur kopi dan susu jadi kopi susu. Ya betul, tetapi di dunia dah kita dah nampak tuan-tuan. Di dunia kita dah nampak bagaimana air yang sepatutnya bercampur tidak bercampur. Kita buka surah Ar-Rahman ayat 19. Ayat 20. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah Ta'ala biarkan jadikan bahraini dua lautan yaltaqiyan bercampur. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua-dua sungai ni barzakhun ada satu sempadan yang mana mereka ni tidak melampaui antara satu dengan yang lain. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma, di antara dua-dua sungai ini, dua-dua lautan ini, bahrain ini lautan masin, lautan tawar. Bainahuma barzakhu, seolah satu sempadan, la yabghiyan, mereka dua-dua sungai ini tidak bercampur aduk pun, walau ianya adalah air laut. Air laut pun tidak bercampur walaupun pada hakikatnya bercampur air laut, lautan masin, lautan air tawar. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di dunia kita dah nampak dah, di dalam video kita sudah maklum, nampak air warna biru dan air biasa. Nak bagi tahu, minta maaf, ikan-ikan yang berada di dalam lautan masin ni pun, saya orang Kelantan, ikan apa? Ikan kembung, selah kuning, tambal belugu, tambal sisik. Ikan air katakan, dia di dalam kawasan lautan masin. Dia sampai di sempadan, cannot go. You turn balik. Ikan air tawar, dia tak pergi dah. La ya bukan, dia tidak boleh melampaui ikan air masin sekadar ikan air masin. Tambal belugu, ikan lolong, selah kuning. Nampak? Tapi hak ikan air tawar, ikan haruan, ikan sepak, ikan puyuh, anak bunga dan sebagainya, dia cannot go. Tak boleh nak pergi dah. Kenapa? Ini sempadan. La yabghiyan. Subhanallah, tabarakallah. Dunia dah nampak bahawasanya air pun tidak bercampur, apatah lagi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang dibaca, didahkan kita betapa hebatnya Nabi SAW. Justru datanglah kita kepada peningkatan iman kita, takwa kita khasnya. Alhamdulillah, dengan kedatangan tahun yang baru 2023, lebih menambahkan iman kita, takwa kita demi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala lebih baik daripada Allah, dan sama kita panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumin kafirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.